Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Calon Perdana Menteri BN kini menjadi misteri. Surat viral yang didakwa palsu baru-baru ini antara lain menyatakan Datuk Seri Hishamuddin Hussein memohon untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah bahawa beliau mendapat sokongan ahli parlimen untuk menjadi Perdana Menteri yang baharu. Setiausaha akhbar Menteri Luar itu Muhammad Hafiz Arifin telah membuat laporan polis di IPD dan Wangi mengenai surat yang sama. Saya percaya bahawa surat palsu itu dibuat dan disebarkan dengan niat untuk memburukkan reputasi beliau serta mewujudkan kekeliruan orang ramai. Surat palsu ini adalah taktik kotor pihak yang berkepentingan untuk menangguk di air yang keruh, mengambil peluang di saat situasi politik dan negara berada dalam keadaan getir. Katanya selepas membuat laporan polis, lapor Berita Harian. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Brickfield, Assistant Commissioner Anwar Omar berkata, seorang pegawai Istana Negara membuat laporan polis selepas menerima kiriman mesej WhatsApp tertera surat menggunakan kepala Surat Bendahari Agong Barisan Nasional. Pengadu kemudian membuat semakan dengan pihak Istana Negara dan mendapati surat itu tidak diterima oleh pihak istana dan mengesyaki cap terima adalah palsu. Katanya seperti dipetik bernama 25 Jun 2021. Semoga pihak polis akan menyiasat mengenai misteri surat ini dengan berani dan telus. Sungguh orang ramai keliru sebagaimana mereka keliru dengan kemunculan video semburit di sebuah hotel di Sandakan yang sehingga kini masih misteri kerana katanya kabur. Sebelum ini, khabar angin menyebut bahawa jika Hishamuddin menjadi Perdana Menteri, timbalannya ialah perancang langkah syaratan pengkhianat politik negara Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Khabar angin tersebut bertiup sangat kencang sehingga mengheret Parti Warisan Sabah Warisan yang kemudiannya menafikan mengeluarkan kenyataan bersama dengan PAS untuk menyokong Hishamuddin sebagai Perdana Menteri yang baharu. Penafian itu dibuat oleh Setiausaha Agong Warisan Datuk Loreto Padua Junior bagi pihak warisan. Saya menyangkal sekeras-kerasnya isi kandungan kenyataan media PAS yang bertarikh 11 Jun 2021 tersebut. Saya sama sekali tidak pernah sama ada bagi pihak warisan mahupun atas kapasiti peribadi untuk mempersetujui atau menandatangani apa-apa persetujuan muafakat bersama PAS untuk menyokong mana-mana individu sebagai Perdana Menteri. Warisan tidak pernah terlibat dengan kenyataan media itu. Katanya dalam satu kenyataan, ujar utusan Malaysia. Justru persetujuan itu tidak benar. Kemunculannya satu misteri yang masih tidak dirungkai. Misteri ini semakin mengelirukan apabila sekumpulan 25 ahli parlimen menandatangani SD yang kini disebut oleh ahli parlimen Padang Besar Datuk Zahidi Zainul Abidin untuk menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Baiklah, mari kita lihat prestasi Anwar Ibrahim semasa menjawat jawatan Menteri Keuangan. Portal malaysiatopnews.com menyenaraikan beberapa pengiktirafan antarabangsa yang diterima oleh Anwar. Antaranya, pada tahun 1993, Anwar mendapat pengiktirafan dari Europe Money Magazine sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia. Pada tahun 1996 pula, Anwar mendapat pengiktirafan dari Asia Money Magazine sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia. Manakala pada tahun 1998, Anwar mendapat pengiktirafan dari majalah Newsweek sebagai Anwar Asian of the Year. Beliau adalah Menteri Keuangan Malaysia pertama yang mendapat semua pengiktirafan antarabangsa tersebut kerana kejayaannya mengurus keuangan dan ekonomi Malaysia dengan cemerlang. Semak Hansard Parlimen jika anda ikhlas ingin mencari kebenaran tentang prestasi ekonomi Malaysia semasa Anwar menjadi Menteri Keuangan. Apa pula fakta kecemerlangan Hishamuddin sejak penglibatannya dalam politik sehingga ingin diangkat oleh penyokongnya menjadi Perdana Menteri atas sekurang-kurangnya timbalan Perdana Menteri? Ingatkah anda pada 11 Februari 2013, 235 pengganas Filipina bersenjata mendarat di Kampung Tonduo di Lahad Datu Sabah. Pencerobohan itu mengakibatkan 12 perwira negara gugur.
Ia berakhir dengan kematian 56 pengganas dan 6 orang awam. Konflik itu berlarutan dan diisytiharkan tamat 3 bulan kemudian pada 10 April 2013. Siapa Menteri Dalam Negeri ketika itu? Selepas pilihan raya umum ke-13, beliau memangku jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Ketika itu, beliau bertanggungjawab dalam penyiasatan berhubung kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370. Persoalannya, adakah MH370 berjaya ditemui? Tidak. Malah kerajaan Malaysia dikritik bukan hanya oleh waris penumpang atau kru MH370 tetapi juga oleh media antarabangsa kerana kegagalannya. Kehilangan MH370 menjadi misteri sehingga ke hari ini. Begitu juga misteri pembelian 6 buah helikopter tempur ringan jenis MD530G yang berharga RM321.9 juta yang ditempah pada tahun 2016. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri, helikopter tersebut akan tiba secara berperingkat mulai Jun ini. Sekarang tahun 2021. 5 tahun Malaysia menunggu tempahan 6 helikopter siap. Bukan 60, tuan-tuan. Pelbagai alasan dibuat untuk menjawab misteri mengapa 6 helikopter itu begitu lewat tiba di Malaysia. Inikah calon Perdana Menteri yang rakyat mahukan? Ingat, rakyat sentiasa memerhati